Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Dan saya Pesulap Hitam. Alhamdulillah hari ni kita nak buat satu reaction sebab ada sahabat kita dekat Facebook, dia minta saya tengok satu video daripada Ustaz Abu Mubarak. Ustaz Abu Mubarak berkaitan tentang satu kritikan kemungkinan saya pun tak tengok lagi video ni. Jadi dia nak kita tengok video ni, so kita tengoklah video ni sama-sama dan kita ambil manfaat. Kat sini bukan kita nak sokong siapa-siapa ataupun kita nak kritik siapa-siapa. Kita hanya nak tonton. Moga-moga kita dapat ambil manfaat ilmu daripada perkongsian Ustaz Abu Mubarak. Cuma saya disclaimer bahawa ini bukannya untuk kritik siapa-siapa ataupun nak sokong siapa-siapa. Dia orang keluarkan kenyataan tu yang panjang, cuma kita diminta untuk nak dengar sebahagian daripada kenyataan daripada Ustaz Abu Mubarak lah. Jom kita tengok sama-sama dan kita akan react sama-sama lah daripada tontonan itu, insyaAllah. So, saya nak hantarkan link YouTube dan minit. Ibn Qani' ni nama besar dalam hadis. Nanti kita tengok apa Zahabi cakap pasal dia. Tak ada kaitan dengan Ibn Qani'. Ibn Qani' memang nama besar, Bukhari nama besar, Muslim nama besar. Kita bincang tentang sanad. Dia react Kita bincang tentang sanad. Okey. Dengan sanad yang hasan daripada daripada Hilal, daripada Atha' bin Yasar, dia Bukan setakat sanad hasan, sanadnya sahih. Sanad yang sama, sanad Muslim. dan Muawiyah bin Al-Hakam. Ini adalah perawi-perawi yang sama yang ada dalam Sahih Muslim. An Muawiyah bin Al-Hakam annahu arada itqa amatin lahu sauda. Dia nak membebaskan seorang hamba sahaya perempuan yang hitam. Sanad yang sama. Fa'ata bihan Nabi. Dia pun bawa wanita tu kepada Rasulullah SAW dan Nabi tanya, "Man rabbuki?" Ini hadis apa? Ini hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam pun ada dua versi yang berbeza dan sanad ni sahih. Tadi kata hasan, sekarang kata sahih. Tak apalah, kita biarkan dulu. Semua dia punya perawi thiqah. Apa yang Az-Zahabi sebut pasal Ibn Qani'? Wasafahu al-Hafiz Tak ada kaitan, tapi kita dengar juga lah. Az-Zahabi bil Imam al-Hafiz al-Bari as-Saduq, insya-Allah taala. Ibn Qani' adalah seorang hafiz. Hafiz ni dalam bidang hadis makamnya tinggi. Okey. Imam maksudnya dalam bidang hadis. So dalam riwayat hadis Sahih Muslim, Ainallah. Dalam riwayat yang dibawa oleh Ibn Qani', Man rabbuki? Sahabat yang paling atas sama Muawiyah bin Al-Hakam. Okey, sekarang cantik, celik dia. Sahabat atas sama. Yang daripada tadi Asyarid Mutarib itu bawa ke sini buat apa? Sepatutnya sini lah bincangnya. Okey. Jadi kita tengok dulu apa disebutkan. So itu bukan i'tiraf, ini rijal thiqah. Bukan ada percenggahan sekarang ni. Saya tuliskan sanad yang saya bawakan dalam ni supaya kita nampak sanad yang ada pada Sahih Muslim. Okey. Tak kisahlah Sahih Muslim ataupun kita mula Imam Malik, tapi kita ambil Imam Malik dulu. Riwayat Imam Malik. Dia spontan ke? Tak. Dia dah Kitab siap awal. Muwatta. Memang dia pun memang dah ada buat apa tu. Hilal bin Usamah. Dah sebab dia Hilal bawa riwayat lain. Mungkin pasal sebelum ni ke? Usamah an Ini kuliah khas Atha' untuk jawab. Saya pun tak sure. Saya bin tak sure. Tapi video ni viral lah. Yasar Baru kan? 3 bulan 7. an Amr bin Hakam. Lama dah lah. Seminggu lebih. Tapi kita tulis nama ni kerana Muhammad silap, tulis Muawiyah terus. Ni adalah kenyataan awal yang menjawab Ustaz Nudrul. Muawiyah dalam kurungan Umar pada riwayat Imam Malik. Kerana kita nak tuliskan sanad lain pada ini baru saya Okey, tahu ni ini isu sanad hadis Imam jariah lah. Apa lafaznya? Faqala Rasulullah aina Allah? Qalat fis sama. Faqalat fis sama. Kemudian dalam kitab Musnad an Yazid, akhbarna Yazid an Sa'udi an Aun an akhi an Ubay. Okey, ni kita ni sanad ni sanad pada hadis syarid sebenarnya. Sini yang salah bawa masuk. Ada dalam yang Ustaz Nudrul sebut tadi, ada yang sebut aina Allah kat sana. Seterusnya Yahya, okey gini. Dengan Daud At-Tayalisi, Yahya an Hilal. Sekarang ni Yahya Daud At-Tayalisi beriwayatkan daripada Yahya. Jadi Yahya berada di sini. Daud At-Tayalisi riwayatkan daripada Yahya bin Katsir. An Yahya ibn Katsir an Hilal. Tak dapat fokus lagi ni, dah berapa minit Hilal. ni? Hilal bin Abi Maimunah, orang yang sama. Hilal bin Ali bin Usamah Maimunah, orang yang sama. Hilal bin mana tadi? Maimunah an Atha' bin Yasar. Ni riwayat kedua, Atha' bin Yasar sama aja. An mana tadi? Daud Tayalisi. Spontan saya rasa ni. Atha' Yasar an Muawiyah wa lafzuh. Okey, sama aja. Kalau riwayat sama, kita letak satu line saja. Okey. Jadi sekarang Daud At-Tayalisi daripada Yahya bin Katsir. Yahya bin Katsir satu baris sebaris dengan Imam Malik sezaman. Hilal Katsir an Atha' Yasar an Muawiyah bin Nampak Al-Hakam. macam tak bersedia. Sama tak sama sanadnya? Sama. Kemudian seterusnya dalam Sahih Muslim an Yahya bin Abi Katsir. Sebenarnya ni jauh ni sebenarnya ni. Jarak mereka jauh, diringkaskan. An Yahya bin Abi Katsir. Juga daripada Yahya bin Abi Katsir. Di sini bukan sahaja Daud, Imam Muslim pun riwayatkan dari sini. Muslim. Maksudnya dengan sanadnya kita nak bawa, tapi nak kita teruskan di sini. An Yahya bin Abi Katsir an Hilal bin Abi Maimunah an Atha' bin Yasar an Muawiyah bin Al-Hakam
الحكم ولفظ أن رجلا أتى بجارية سوداء أعجمية فقال لها إن علي إن علي رتق أمة فقال رسول الله SAW فأشار إليه أين الله فأشار إليه السماء. Anda boleh cek lah kat apa punya status ni. Semua ni fi sama. Seterusnya riwayat kitab As-Sunan oleh Abu Daud oleh An-Nasa'i an Yahya bin Abi Katsir. Sini juga Yahya bin Abi Katsir, Abu Daud An-Nasa'i pun an Yahya bin Abi Katsir an Hilal an Abi bin Abi Maimunah an hadatsana Atha bin Yasar Muawiyah Hakam As-Sulami. Tuan-tuan tengok riwayat yang semua. Ada beza tak sanad? Pergilah pada Muslim, pada Daud, malah pada riwayat yang lain disebutkan yang narikh Bukhari khalq af'al ibad. Semuanya jalannya begini. Dan pergi panjang-panjang balik pada sini sama, lafaznya satu. Ainallah. Semua ni sepakat. Riwayat Imam Malik ke, Muslim ke, Daud Tayalisi ke, An-Nasa'i ke, atau Al-Bukhari dalam khalq af'al ibad, ataupun Ibn Khuzaimah sebagainya, sampai pada sini ainallah sama. Okay. Tuan-tuan tengok dua sanad ni. Yang Manrabuki, yang Muawiyah bin Al-Hakam, semua ada sebut fis sama atau ainallah. Kalimahnya ainallah. Okay. Berlaku itirab atau tidak? Itirab ke tidak? Tidak berlaku itirab di sini. Yang dibawakan cerita daripada tadi itirab, tengok berbeza atau berbeza kat sini. Riwayat yang bersangkut paut di sini yang tak nak tulis. Yang riwayat yang Imam Muslim tarjihkan. Muslim kata tengok banyak sangat orang kata itirab. Imam Muslim dengan keilmuannya tengok tak ada itirab pun. Riwayat dia terpelihara. Jadi Imam Muslim pilih hadis ni. Imam Daud Abu Daud pun ada hadis ni. An-Nasa'i pilih hadis ni. Imam Daud pilih hadis ni. Inilah riwayat yang terpelihara. Riwayat al-mahfuzah. Riwayat yang terpelihara. Kalau berlaku ittirab, kemudian mampu diketahui yang mana yang rajih, inilah tarjih Imam Muslim. Inilah hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Kalau hadis Asy-Syarid, perbincangannya lain. Hadis Asy-Syarid pun ada, tapi ada yang sahihnya, bukan tak ada. Ada yang sahihnya, tapi perbincangan itu bab lain. Kerana lafaz di situ rajihnya Nabi tanya atasyhadina an la ilaha illallah atau man rabbuki. Lafaz yang di sini Nabi sebut ainallah. Okey. Ada riwayat yang disebutkan tadi dalam Mu'jamus Sahabah pada Ibn Qani'. Okey. Mana tadi? Itirab tu apa? Saya pun kurang jelas. Berlaku pelanggaran lah. Ataupun maksudnya menyebabkan hadis tu jadi dhaif. Itirab ni ada banyak sifat dia. Dalam kitab kita, dalam buku asas semua hadis ada sebut kata tadi. Handset lain patut tak jumpa. Okey, patut tak jumpa. Berlaku percanggahan antara beza dua riwayat. Okey. Dalam riwayat lain An Hilal ada yang riwayat selain daripada Imam Malik, ada yang lain. Riwayat yang ketiga yang diriwayatkan oleh Fulaih bin Sulaiman ni. Fulaih bin Sulaiman saduq. Beliau saduq ni artinya kadang-kadang beliau sahih hadisnya. Tapi kalau bertentangan dengan yang lebih sahih, maka yang thiqah Fulaih mana berlawan dengan Imam Malik, mana berlawan dengan Yahya bin Abi Katsir, mana berlawan dengan riwayat thiqat yang lain. Fulaih disebut. Tapi hadis ni tetap dikatakan lafaz yang mahfuznya lafaz ainallah. Tapi Fulaih diriwayatkan. An Fulaih sebelumnya ada Mu'afa ibn Sulaiman. Fulaih bin Sulaiman, Mu'afa bin Sulaiman. Daripada Muhammad bin Ahmad al-Barra. Muhammad bin Ahmad bin Barra ni al-Harrani. Syekh kepada Ibn Qani'. Di sini. Lafaznya apa? Lafaznya man rabbuki. Lafaz dia. Jadi kita yang ketiga, dia lain sikit. Kita buatkan. Sampai sini lafaznya man rabbuki. Kat sini Nabi lah. Sini An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Okey, sini lafaznya man rabbuki. Beza tak? Beza. Jadi kalau nak hukumkan, di sini kesilapan mungkin kepada perawi-perawi ni. Sebab yang lain semua sama. Di sini lah kesilapan antara ni ada. Tapi oleh kerana kebanyakan thiqah, yang ni yang saduq, mungkin beliau yang tersilap dalam lafaz. Tapi makna tak salah. Man rabbuki, jawapannya qalat, dia jawab alladhi fis sama. Habis. Kalau Ustaz Nodrus ada riwayat lain, bawa lagi. Kalau ada yang bercanggah dan sebagainya, kita pun kata percanggahan dah bila diketahui yang mana mahfuz terpelihara diriwayatkan oleh ramai imam-imam, selesai dah. Riwayat bercanggah ni nak bawa macam mana sekalipun tak ada gunanya. Bila dah sabit dengan riwayat yang sahih terpelihara dan tidak berbeza antara imam-imam yang besar, maka masalah hadis dia selesai dah perbincangannya. Nak pergi bawa perawi dhaif cerita sama semua sekali, dia tidak memecahkan apa-apa pun persoalan. Jelas? So point dia dekat situ ialah video ni Ustaz Abu Mubarak dia nak memberikan
kritikan lah kepada Ustaz Nodrus. Ustaz Nodrus. Dia nak kritik Ustaz Nodrus lah pada isu hadis berkenaan. Adanya percanggahan riwayat. Ya, percanggah riwayat dan sebagainya lah. So isunya adalah salah satu daripada isu-isu yang kita bincang dekat sini, iaitu hadis jariah tadi lah. Yes, ada je. Tapi saya tak faham juga sebenarnya orang yang bagi cadangan untuk tengok minit ke 10 minit ni. Kena tengok dari awal. Sebab kita tengok tadi pun dia ada tulis lah kat whiteboard tu. Itulah. Dia ada pertalian dengan yang dia penjelasan yang sebelumnya. Ya. Sepatutnya dia suruh kita tengok daripada awal lah. Ya, patutnya begitu. Aduh, tengok daripada awal tu maksudnya kena tengok 1 jam berapa minit tu? 1 jam 37 minit. Ustaz Abu Mubarak Muhammad Syafiq menjawab kesalahfahaman Ustaz Nodrus tentang hadis jariah. Jadi mungkin dia orang yang request kepada kita ni, Jack Steve kata, Ustaz boleh try tengok pada minit 38 hingga 50. 38 sampai 50 ni tidak begitu jelas. Kalau kita kata dia nak defend kepada kenyataan yang menyanggah pun kita pun tak jelas. Jadi saya rasa saya cadang tengok video Video yang penuh. kita letak link kat bawah. Okay. Tapi apa yang awak faham dari isu Saya faham adanya percanggahan riwayat, dan saya tak faham sangat istilah ittirab tu. Sebab saya macam Ustaz Tan, adakah ittirab tu dia macam hadis mungkar? Sebab ada perawi yang lebih siqah yang bercanggah dengan perawi yang kurang siqah. Sebahagian riwayat dengan satu bentuk dan sebahagian meriwayatkan dengan bentuk yang lain. Satu wajah dengan satu wajah yang lain. So itu berlaku ittirab lah. Mungkin ittirab yang dalam isu ni adalah Man robuki dan man rabuki ainallah. ainallah. So mungkin itu yang disebut sebagai ittirab lah. Katanya Ustaz Nodrus dia membawa perkataan man robuki. Dia cuba angkat Sebab dia nak mempertahankan hujah dia lah. Lalu dia kumpulkan ke pelbagai riwayat untuk dia nak mempertahankan hujah dia lah. Tapi itu kena tengok Ustaz Nodrus punya video lah. Kalau nak tengok yang video ni, dia mengkritik video Ustaz Noh. Dan apa yang saya tengok tadi, saya tak tengok daripada awal, tapi apa yang kita tengok tu, Ustaz Abu Mubarak pun kemungkinan tak tengok daripada awal. barangkali. Sebab dia rujuk yang ni berdasarkan kepada Ada orang mesej dia. ada orang mesej dia, Hadi Akmal. Hadi Akmal dia sebut nama tadi kan. Dia yang mesej dia dengan bubuh minit-minit sekali. Jadi dia buat kajian dan buat semakan berdasarkan kepada minit-minit berkenaan lah. Mungkin apa yang menariknya Ustaz, saya tengok gaya penyampaian Ustaz Abu Mubarak ni, dia sangat berilmiah, sangat menjaga adab dan sebagainya. Saya rasa memang dia layak untuk nak bahas isu ni dari segi adab lah. Dia tak gunakan perkataan-perkataan yang provokasi dan sebagainya. Saya rasa dari situ sangat bagus lah. Dan intonasi dia pun sangat tenang. Dia cara cakap pun sangat santai dan sebagainya. Berbanding dengan saber trooper ustaz-ustaz lain lah. Dia memang ada isu. Dan daripada dulu lagi Ustaz Abu Mubarak ni style dia memang macam tu. Cuma tak tahulah kok kalau dia orang sesudi untuk pergi dialog bersama dengan Ustaz Noor ke dialog isu ni kan. Jadi mungkin benda tu akan lebih mengharmonikan perbincangan lah. Supaya setiap orang ada masa yang lebih padu untuk dia buat semakan. Bukan buat semakan, kadang macam Ustaz Abu Mubarak dia tahu dia nak sebut apa. Cumanya persediaan daripada sudut presentation dan mungkin sebagainya. boleh buat slide dulu ke. Ya betul. Buat slide dulu apa semua. Buat rehearsal sebab dia banyak stok Ustaz. Tengah-tengah cakap ada stok, ada scroll. Lama pula tu stok dia. Mungkin pro media boleh sediakan kelengkapan kepada Ustaz Abu Mubarak supaya kita semua boleh mendapat manfaat. Okey, yang tu kita punya fokus macam tu lah. Dalam perbahasan ni, pada saya secara peribadi, dia adalah perbahasan akademik. Biarlah orang akademik yang sebut benda ni. Biar orang akademik yang bincang benda ni. Sampai kalau kita tadi sebut tadi isu hadis muttarib tadi pun ada orang tak biasa dengar lagi. Saya pun first time dengar hadis muttarib. Hadis muttarib. Saya nampak hadis muttarib ini macam hadis mungkar. Maksudnya ini perbahasan yang bersifat ahli akademik lah. Maksud orang akademik, dia masuk dalam bincang isu ni. Bila dia orang bincang isu akademik dengan orang akademik, asalnya lebih baik lah kot. Kalau kita melihat di sisi pergaudahan, kita akan kata Ustaz Abu Mubarak ni melawan Ustaz Nodrus dan sebagainya lah. Tapi kalau kita tengok di sisi manfaat ilmu tu, banyak manfaat ilmu yang kita boleh dapat daripada penjelasan Ustaz Abu Mubarak. Secara kesimpulannya, orang tak bersetuju, tak ada masalah pun. Kita tak bersetuju ni bukan satu masalah yang besar. Dan isu ni pun, kalau orang setuju ataupun tak setuju, boleh jadi tidak menambah iman seseorang ataupun tidak mengurangkan iman seseorang. Boleh jadi begitulah. Betul. Tapi mungkin orang yang tak setuju, dia orang akan kata sebaliknya lah kan. Ini akidah yang utama dan sebagainya. Tapi tak apalah. Apa-apa terserah kepada orang yang menuntut. Siapa yang menuntut, dia mengambil manfaat masing-masing. Saya nak ajak
ajak kita tengok video berkenaan daripada awal sampai ke sudah, dan ambil masa juga untuk tengok kenyataan pada Ustaz Noor Derus daripada awal sampai ke sudah. Tapi kalau macam saya malas nak pergi tengok. Jadi apa yang saya akan buat, saya nak tunggu dialog di antara Ustaz Noor Derus dan juga Ustaz Salman Ali. Dia berkata Ustaz Salman Ali sebelah ni. Ustaz Salman Ali. InsyaAllah itu lebih baik dan saya harap ia dapat disegerakan. Wallahualam. Ada lagi? Tafiq? Itu saja. Okay, baik. InsyaAllah. Mungkin sahabat-sahabat boleh komen di bawah untuk sembang-sembang kita ni. Mungkin ada feedback, boleh komen di bawah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.